Tajribah. Tajribah kalau secara ringkasnya ialah kaji selidik. Kalau dalam bahasa Inggeris, eksperimen. Okey, kita tengok apa maksud tajribah. Ia adalah suatu pemerhatian atau kajian bergantung pada kaedah dan matlamat. Ia juga dilakukan berdasarkan percubaan dan pengalaman melalui kajian kes semasa dan kes terdahulu. Kalau berlaku pada percubaan ni selalunya pengkaji tu baru kali pertama melakukan kajian ataupun kajian tu baru kali pertama dilakukan. Mengikut kes semasa ataupun isu semasa yang berlaku pada sekarang ataupun kes-kes yang terdahulu. Ikutlah pada akhbar ke ataupun artikel-artikel yang lama. Dan tajribah ni terbagi kepada dua. Yang pertama, tajribatul tam. Yang kedua, tajribatul naqis. Tajribatul tam maksudnya kajian yang sempurna dan juga lengkap. Yang kedua ialah tajribatul naqis. Maksudnya ialah kajian yang tidak sempurna dan tidak lengkap, hanya sebahagian saja. Maksudnya bukan hanya sebahagian tak lengkap terus, tapi dia dah siap. Cuma apa tu, dia punya maklumat dia tak berapa banyak dan tidak berapa sempurna lah. Dan tajribatul tam ni, dia tidak akan menimbulkan persoalan sebab idea dan juga maklumat dia telah pun banyak. Manakala naqis pula, dia menimbulkan pelbagai persoalan kerana tidak mempunyai maklumat dan juga idea yang banyak. Okey, kita tengok antara punca mengapa tajribah tu jadi tam dan juga mengapa dia jadi naqis. Antara punca pertama ialah punca kesihatan. Kalau kita tengok pada tajribah tu tam, kesihatan dia sangat baik dan bagus. Manakala tajribah tu naqis mungkin kesihatan dia tidak berapa baik. Dia ada demam panas ke ataupun sebaliknya. Dan punca yang kedua pula ialah al-mal, iaitu duit ataupun wang. Yang mana tajribatul tam ni, wang dia mencukupi ataupun lebih. Manakala naqis ni, sama ada dia tidak mencukupi ataupun kurang. Sebab tu dia tak dapat idea yang banyak dan juga maklumat yang banyak. Dan punca yang ketiga ialah detail, diqqah. Kalau kita tengok pada tajribatul tam ni, confirm lah dia punya kajian dia mesti detail. Sebab itulah idea dia dan juga maklumat dia banyak. Manakala naqis ni dia sebahagian. So dia punya kajian dia mesti tak berapa nak detail dan juga tak berapa banyak maklumat. Hanya sebahagian saja. Tapi telah pun siap lah kajian naqis ni. Syarat at-tajribah, iaitu syarat kaji selidik. Yang pertama, memperbanyakkan kaji ulang dan mempelbagaikan kaji selidik. Macam mana nak banyakkan kaji ulang tu? Contoh macam sentiasa membuat apa tu, persoalan yang sama kepada orang-orang yang berbeza. Dan mempelbagaikan kaji ulang pula bukan hanya membuat persoalan dan juga temu bual, malah membuat pantauan, video dan sebagainya. Yang kedua, kajian perlulah diqqah, perlu detail dan semua perkara disenaraikan dan ditulis. Pengkaji apabila dah kumpulkan maklumat dan juga idea, pengkaji tersebut perlulah menulis idea tersebut supaya tidak terlupa. Yang ketiga pula, memastikan tajuk yang dibahas. Tajuk adalah benda yang penting dalam membuat sesuatu kajian. Dan yang keempat, kesan daripada kajian atau natijah ataupun faedah. Maksudnya perlu mengetahui kesan kajian tersebut dan juga natijahnya sama ada mencapai ataupun tidak, dan faedah dalam kajian tersebut sama ada faedah dia bermanfaat ataupun tidak. Dan yang kelima, tasjil, iaitu menulis semula. Dan yang keenam, bijak, jujur dan amanah. Maksudnya kat sini, pengkaji perlulah bijak dalam membuat kajian. Mesti ada kaedah-kaedah dan strategi. Dan pengkaji perlu jujur supaya orang dapat mempercayai kajian tersebut dan amanah. Dan yang ketujuh, hindar dari sangka buruk.
su'uzon. Pengkaji perlulah sentiasa bersangka baik saja. Dan yang ke-8, sihat tubuh badan. Unsur at-tajribah iaitu unsur-unsur dalam kaji selidik. Yang pertama, mengetahui punca-punca sifat adat istiadat yang tertentu. Maksudnya kat sini, pengkaji perlu mengetahui sifat yang khas adat istiadat pada tempat kajian tersebut, geografinya dan bagaimana situasi dekat tempat kajian tersebut. Yang kedua, alam ala makna al-athar. Maksudnya mengetahui kesan dalam kajian tersebut. Sama ada kajian tu baik ataupun tidak. Okey ataupun tak okey. Macam tu. Dan yang ketiga, pastikan natijah yang diperolehi berkesan. Kita perlu pastikan ataupun pengkaji tu perlu memastikan bahawa kesan daripada kajian dia pasti berkesan lah. Natijah dia mesti memperolehi apa yang dia nak. Itu. Punca kesalahan dalam kajian ada 3. Yang pertama, kesihatan diri. Kesihatan diri terbagi kepada 2 iaitu kesihatan zahir dan juga kesihatan batin. Kesihatan zahir ni kita boleh tengok macam orang tu demam ataupun orang tu dah tiba-tiba dalam buat kajian dia buta ke, tiba-tiba buat dalam kajian dia pekak. Itu kesihatan daripada zahir. Manakala kesihatan batin pula adalah berpunca daripada hati. Contoh macam hasad dengki ataupun su'uzon, sangka buruk. Itulah kesihatan batin. Dan yang kedua ialah keuangan. Sama ada dia mampu atau tak mampu. Dan kebanyakan kesalahan berpunca disebabkan tidak mampu dalam keuangan. Dan yang ketiga, tidak dekah, tidak detail. Sebab tidak detail, kita tengok ada 5. Yang pertama, meninggalkan perkara-perkara yang penting. Contoh dalam kajian, dia tertinggal handphone dia untuk buat rakaman suara ke, video ke, ataupun dia tertinggal pen ataupun kertas untuk mencatat idea dan juga maklumat. Yang kedua pula, perasaan takut, was-was dan juga khawatir. Perkara ini selalu berlaku apabila pengkaji tu baru kali pertama membuat kajian. Dia akan rasa takut, dia akan rasa was-was dan juga dia akan rasa khawatir. Dan yang ketiga, tersilap ketika menterjemah atau mulakhazah iaitu persediaan sesuatu kajian. Dan yang keempat, terkesan kepada perkara-perkara yang lalu. Dan kebanyakan yang keempat ni, dia berlaku kepada orang yang dah berpengalaman. Dia terkesan kepada kajian yang sebelumnya. Ada perkara-perkara yang buruk berlaku sehingga kan dia terkesan kepada kajian yang baru. Dan yang kelima, lalai melaksanakan apa yang ditetapkan oleh syarat. Mawatin istikhdam at-tajribah iaitu tempat penggunaan at-tajribah, kaji selidik. Yang pertama kita tengok pada kemampuan. Kemampuan ni sama ada daripada segi duit ataupun kesihatan dan kekuatan dirinya sendiri. Yang kedua pula ialah ekonomi. Contoh kalau ekonomi jatuh kan, tempat yang terkesan kepada ekonomi tersebut, kos sara hidup dia akan naik. Maka apabila pengkaji nak buat kajian pada tempat yang terkesan tersebut, kos kajian tu akan naiklah, akan tinggi. Maka kat situ ada terkesan dan natijah pun tak berapa baik. Manakala kalaulah ekonomi maju, kos sara hidup akan turun dan pengkaji kalau nak buat kajian kat tempat yang terkesan tu pun kos dia pun akan murah lah macam tu. Yang ketiga pula ialah hindar daripada bahaya. Kena kurangkan risiko lah. Contohnya kalaulah kat China pada tahun 2019 hingga 2020, 2021 kan ada kes COVID-19. Pengkaji tak digalakkan pergi ke tempat yang dah tempat yang
terkesan kepada COVID-19 kerana ia menyebabkan risiko yang tinggi, boleh meragut nyawa dan sebagainya lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ialah perbezaan antara qiyas dan juga istiqra'. Qiyas ni ialah pengambilan kesimpulan yang berasaskan dua jenis qadiyah yang mengandungi dua unsur bersamaan. Qiyas ni merupakan perbandingan antara dua perkara dengan perkara yang ketiga. Manakala istiqra' ni ialah membuat kesimpulan umum daripada dalil yang khusus. Dan qiyas ialah suatu hukum yang padanya dikaji secara juzuk, secara sebahagian. Dan istiqra' pula ialah untuk mengkaji ataupun memindahkan suatu hukum daripada juzuk kepada hukum secara umum. Seterusnya ialah kebiasaannya qiyas ni diselari dengan pernyataan pertama dan juga kedua dan dapat membuat kesimpulan daripada kedua-dua pernyataan. Contohnya seperti yang pertama kita lihat, ianya ada qiyas istisna' iaitu qiyas syarti, dan yang kedua ialah qiyas iktira'i. Dan dalam qiyas iktira'i ni ada qiyas hamli dan juga qiyas syarti. Dan kita lihat untuk istiqra' pula, kebiasaannya istiqra' ni dia mengikut sistem ilmu yang ditetapkan oleh ulama mantik, iaitu istiqra' ni terbagi kepada dua, iaitu istiqra' tam dan juga istiqra' nakis. Yang mana istiqra' tam ni ialah suatu kajian yang dijalankan terhadap seluruh juzuk yang membentuk kulli dan seterusnya membuat hukum ke atas kulli tersebut. Dan istiqra' nakis ni pula ialah penyelidikan sebahagian juzuk yang terletak di bawah kulli. Dan seterusnya ialah keputusan qiyas ni tak ada hukum pengenalan baru, bahkan ia menjadikan dua qadiyah yang sebelumnya menjamin. Maksudnya, qadiyah yang pertama dan juga qadiyah yang kedua tu akan dapat membuat kesimpulan kepada qadiyah yang seterusnya, iaitu hadul aswad, kepada natijah, kepada kesimpulan. Jadi, kita lihat di bawah ni ada hadul asghar, iaitu arak itu memabukkan. Yang kedua, hadul akbar, itu setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan yang ketiga, hadul aswad, iaitu natijahnya ialah maka arak itu hukumnya ialah haram. Benda ni secara umumnya senang untuk kita faham kan. Dia tak begitu spesifik sangat. Jadi kita lihat bahawa kita tengok arak itu memabukkan, setiap yang memabukkan hukumnya haram. Jadi kita boleh buat kesimpulan maka arak itu hukumnya haram. Okey. Kita lihat kepada istiqra' pula. Istiqra' ni ialah kaedah yang didapatkan pengenalan maksud baharu. Kalau macam tadi, qiyas ni dia bukan baharu, maksudnya benda tu berkaitan dengan nombor satu dengan nombor dua. Tapi berbeza pula dengan istiqra' ni, iaitu istiqra' tam. Bahagian yang pertama ni istiqra' tam. Contohnya, kajian ni terhadap kebolehan membaca dan menulis bagi pelajar dalam suatu kelas, dan kajian dilakukan ke atas semua pelajar di dalam kelas tersebut. Kemudian keputusan akan dibuat ke atas semua sampel yang dikaji. Jadi benda ni ialah suatu kajian. Istiqra' ni ialah suatu kajian. Maka untuk kita lakukannya, kita kena buat suatu eksperimen. Ataupun kita kena lihat eksperimen tu bagaimana. Dan jadi kita boleh dapat, contohnya seperti yang ni. Dalam satu kelas ni, kita dapat, boleh jadi kita mengkaji tentang tinggi ke semua budak perempuan kat dalam kelas tu, ataupun berapa ataupun darah, jenis darah yang ada dekat dalam kelas tu. Dan istiqra' nakis ni pula ialah sebagian contohnya kajian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i terhadap wanita bagi menetapkan tempoh haid yang paling singkat dan yang paling panjang. Jadi Imam Syafi'i ni beliau melakukan kajian terhadap sebahagian wanita dan membuat keputusan terhadap semua wanita yang dikaji dan tidak dikaji. Okey. Kita lihat pada qiyas pula. Qiyas ni dibina atas pemikiran akal. Kerana apa saya kata dia atas pemikiran akal? Kerana daripada kita lihat tadi natijah tadi, kedua-dua yang pertama tu kita perlu menggunakan akalan. Kita tahu yang arak itu memabukkan. Jadi setiap yang memabukkan itu haram dalam hukum yang betul.
dalam Al-Quran mengatakan Al-hamru wal maisir, arak itu benda yang setiap yang haram itu memabukkan itu haram. Jadi kita bolehlah membuat natijah. Kita guna akal dan juga kita guna dalil yang ada. Dan juga istiqra' ni pula dibina melalui proses mulahazah dan juga tajribah. Kita kena mulahazah, kita kena buat kita kena belajar dulu tentang apa yang kita nak kaji, dan juga tajribah, kita buat eksperimen, kita buat uji kaji tentang suatu benda tu supaya kita akan mendapat jawapan. Okay, baik. Seterusnya adalah al-fard, iaitu fard ni ialah pasti, dan juga sebahagian ulama mantik ni menafsirkan iaitu menjelaskan secara muakkad, secara zahir apabila pasti kebenaran. Apa maksud pasti di sini? Iaitu pasti ialah suatu perkara yang dapat kita tahu benda tu tak ada benda yang tidak sahih. Jadi semua benda dekat fard ni dapat memberikan kebenaran dekat sesuatu kajian tu. Jadi syarat-syarat al-fard ilmiah ni ialah yang pertama, memastikan kejadian-kejadian yang bakal berlaku. Jadi sekiranya untuk kita melakukan eksperimen tu, kita uji kaji tersebut, kita perlulah mengetahui apa yang bakal berlaku. Dan yang kedua, keputusan boleh dijadikan tajribah, kemungkinan berlaku sesuatu. Ketiga, menerima untuk ditahqiq, kaji selidik untuk dicari kepastian. Sebab apa? Fard ni dia dapat memberikan kepastian. Kita dah tahu benda tu dah pasti, tapi untuk kita mengetahui dengan lebih benda tu sebagai autentik, iaitu sahih, kita layak untuk menerima ataupun diterima untuk ditahqiq oleh seseorang, sama ada orang tu mahir dalam kajian yang kita lakukan. Yang keempat, menghindarkan diri daripada kepastian yang berlawanan. Kita tak nak ada benda yang kontradik dalam sesuatu kajian. Kita kena buang ke semua benda yang kontradik, iaitu bertentangan daripada kajian kita. Lepas tu yang kelima, memastikan sirah terhindar supaya tidak melanggar undang-undang Islam. Dan yang keenam, ringkaskan ayat, membuat sesuatu kepastian mengikut sekadar yang boleh, perlu singkat dan padat. Jadi kita tak perlulah membuat sesuatu mulahazah ataupun sesuatu tajribah tu untuk kita buat dia punya kesimpulan dia sehingga terlalu panjang menjala. Kita kena faham apa yang kita lakukan, dan juga kita perlu mengetahui apa yang kita sedang kaji. Okay.